Okey, Assalamualaikum semua. Jadi ini adalah bonus video yang kita janjikan lah. Okey, ya teknik killer untuk jana profit dengan santai. Jadi uh, bonus ni cara ni dia banyak berkaitan dengan BBMA jugalah. Dan dia adalah boleh dikatakan BBMA yang simple tapi menggunakan multi time frame. Okey, kenapa nama dia teknik killer? Sebab dia senang. Probability nak buat profit amat tinggi tanpa perlu belajar terlalu lama. So kita hanya perlukan dua komponen utama kat sini, iaitu BB dan MA50. Okay. Jadi konsepnya adalah kita tetap menggunakan 3 time frame. Okay. Kita menggunakan contoh H4, kita cari arah tuju trend. Itu yang penting dulu. Kalau trend dia downtrend, kita nak cari sell. Kalau trend uptrend, kita nak cari buy. Kemudian kita ada TF kedua, iaitu H1. Jadi pastikan harga berada pada lokasi BB tu. Untuk syarat sell, harga TF H1 ni kita nak dia dekat lokasi dia. Dia berada di mid BB ataupun top BB. Kedua-duanya boleh. Dia menjadi pilihan sewaktu kita jumpa setup tu. Kita tengok price kat mid BB ataupun top BB. Untuk sell, untuk buy, harga pada mid BB ataupun low BB di H1. Okay. Sekiranya syarat ni dah dipatuhi, barulah kita beralih ke M15. Okay. Kita menggunakan 3 gabungan time frame ni. Jadi dekat M15 ni kita tinggal nak tunggu entry. Selepas ada berlakunya inilah yang dinamakan sebagai engulfing sell. Okay. Engulfing sell bermaksud candle tu berjaya ditelan ataupun dimakan. Kalau buy, maksud dia ada candle bearish ni, CS bear ni makan bull ni, ataupun dia boleh mengalahkan bull ni dengan beberapa batang yang close. Maksudnya dia melepasi dan tutup. Okay, di mana dia berlaku? Apabila dekat M15, engulfing sell ni dia berlaku di top BB. Berlaku saja engulfing sell ni, itulah syarat kita untuk sell dah ada dah boleh tekan sell. Okey, kita dah boleh tekan sell. Katakan sini, okey, dia close je kita dah boleh tekan sell kat sini. Itu satu. Yang kedua, kita juga boleh tunggu dia selepas berlakunya engulfing ni, price mungkin naik kembali di paras-paras tertinggi ni, kawasan-kawasan ni. So sini pun kita boleh menggunakan ataupun tunggu dia naik dan entry juga. Okay. Sama juga contoh buy. Ini adalah engulfing buy. Ada candle bear dan ada candle buy. Okay. Yang tutup melepasi badan dia ni. Di mana lokasi dia dekat low BB. Okay. So itulah konsep dia. Ini dia punya SOP, dia punya nota sikit lah. So kita lihat contoh. Okay. Kita bermula analisa kita di TF H4. Okay, ini adalah setting dia. BB normal punya BB, standard deviation 2 kan. Kita ada nanti kita boleh tengoklah macam mana nak set BB ni. Masuk saja dekat indikator tu. Okay, insert, pilih trend Bollinger Band. Dia default. Okay, just pilih saja dengan line ni. Ini adalah exponential moving average 50 yang kita biasa lihat dalam BBMA. Dia adalah BBMA tanpa MA high dan MA low. Okay. So ketika market ni nak melakukan analisa, kita kena gunakan H4 dulu. Okay. Kita lihat di H4 ni, apa yang penting adalah kita nak melihat trend. Apabila price harga ni berada di atas, okay, dia berada di atas MA50 ni. So saat inilah kita katakan price sedang berkeadaan uptrend, iaitu menaik. So apabila menaik ataupun uptrend, kita nak cari buy saja. Okay. So katakanlah kita nampak price di atas MA50.
Dekat H4 ni kita tak perlu sangat tengok Bollinger Band. Yang penting dia di atas EMA 50. Okey. Di kawasan-kawasan ni lah. Okey. So cukup kita buat marking macam ni. Okey. Nak buat marking ni kita pakai dekat MT4 ataupun dekat telefon ada ni draw rectangle lah. Nama dia rectangle lah. Kita boleh pilih color dia. Nak color apa, bentuk apa, shape segi empat ni lah. So tujuannya kita nak buat tanda dekat chart. Okay. Kita nak buat penandaan pada chart mengikut syarat kita. Okay. H4 kita nak dia di atas EMA 50 selaku uptrend. Betul tak? Okay. Lepas kita lihat apa kita punya syarat kedua. Kalau trend H4 buy, so kita kena pastikan di H1 harga berada pada mid BB atau low BB untuk syarat buy. So di sini selepas kita buat penandaan, kita beralih ke time frame kedua iaitu H1. Okay, di H1 inilah yang kita zone yang kita tanda tadi. Zone kita nak mencari setup buy. Okay, di kawasan ni. So apa syarat yang kedua di H1 adalah apabila price berada di mid BB atau low BB untuk kita buy. Okay, macam ni. Ni hampir di low BB kan. Okay, kita tanda dulu. Okay. Okay, di low BB ini boleh sebab dia di mid BB untuk buy. Untuk syarat buy, price kena berada di low BB ataupun di mid BB. So, bila kita nak entry buy, kita tunggu keadaan dia di M15 sama ada dia berlaku tak engulfing tadi tu. Okay, lihat apa yang kita tanda dekat H1 tadi, ini yang kita nampak di time frame M15. Jadi inilah cara kita membuat marking sebenarnya. Tujuan kita nak buat marking, kita nak tahu lokasi dia apabila kita tukar-tukar time frame. Supaya senang kita nak cari dia balik. Okay. So di sini ada tak syarat dia? Kita zoom, kita lihat. Okay. Lihat, ini candle yang terendah di low BB. Candle bear ni. Dan dia berjaya dimatikan oleh satu batang ni. Okay, yang saya tunjuk ni. Ini yang mematikan keadaan ni. Setelah syarat dekat H4, H1 dah ada. Baru kita cari dekat M15. So, bila ni ada, kita dah boleh instant entry. Okay, bila close saja, kita dah boleh entry. Ataupun, kita boleh juga tunggu price datang kembali. Retest. Okay, yang penting, dia akan batal kalau berlakunya momentum sell apabila ada sebatang beberapa batang CS ni dia close di luar low BB. Selagi dia bermain di dalam BB ni, selagi tu kita layak untuk buy. Yang menariknya dia punya TP tinggi, dia punya peratusan dia akan mencecah top BB. Okay. Dia akan dengan mudah sekali dia boleh cecah top BB. Okay. So daripada sini dan sini kita akhirnya dapat 3 maklumat penting dalam trading kita. Iaitu kita dah jumpa entry, kita tahu risiko kita tak jauh daripada sini. Kalau nak set stop loss, jarakkan sikit lah daripada BB ni. Okay. Selagi dia CS ni tak close kembali di luar low BB. Okay. Kemudian kita pun ada TP. So sebab itulah saya kata konsep ni dia mudah. Dia senang untuk kita cari tanpa perlu terlalu pening. Yang penting kita ingat dia punya syarat dengan tertib dia. H4 apa, H1 apa, M15 kita tunggu apa. Barulah kita bertindak. Itu namanya kita trade mengikut syarat dan kondisi kata orang. Okay? Kalau tak ada syarat, jangan masuk. Itu boleh jadi sindrom gatal tangan lah kan. So kita masuk bersebab. SL kita bersebab, TP pun bersebab. So kita nak santai, tak nak fikir panjang. So katakanlah kita dapat entry di sini. Sampai top BB, kita dapat 24 pips. Okay.
So, relax dan santai kan. Kalau nak besar, kita boleh gandakan lot lah. Okay. Tengok lagi contoh seterusnya. Okay. Di kawasan ni, ini adalah kawasan H1 tadi. Syarat H1 apabila nak buy berada di low BB H1. Apabila kita dah marking kat H1 tadi, di M15 kita akan nampak inilah kawasan dia. Baru kita nampak, oh okey, kat sini rupanya kawasan dia. Okey. Kat sini. Kemudian kita lihat ada tak syarat engulfing buy. Okey, nampak kat sini ada dekat low BB berlakunya engulfing buy. Di mana sebatang bear ni dimakan oleh dua batang candle ni. Ini sebenarnya syarat tekan picu dah. Maksud dia, tutup je dah boleh entry. Okay. TP aman dia dekat top BB. Tanpa perlu fikir panjang. Dia, peratusan dia memang akan sampai. Kalau dia tak sampai, maksudnya dia boleh batal dululah. Okay. Jadi katakan kita dapat entry kat sini. Dapat sampai sini. Tengok, 18 pip, 19 pip. Sesuai untuk scalping ataupun intraday, bergantung kepada pair itulah, kecepatan dia bergerak. Okey, kalau anda letak $1 1 pip, mungkin dah dapat $18. Okey. SL dia di luar BB ni, okey, di luar badan engulfing ni juga. Okey. Tengok, sebab engulfing buy ni dia akan batal kalau CS pecah ke bawah. So sini adalah SL ataupun cut loss apabila ada momentum sell berlaku. Okey. Itu sini TP dia. TP secara aman top BB. Okey. Take profit top BB. Okey. Okey. Boleh faham kan? Okey, contoh yang lain. Sini juga. Sini tadi kita tak silap dekat H1. Lokasi kan mid BB H1. Tanda dekat H1, kita cuba alih ke M15. Tengok apa ada dekat sini. Okey, nampak tak ada low BB dan ada syarat kita untuk entry, iaitu engulfing. Ambil rectangle ni, tanda badan yang dimatikan tu. Candle ni, sebiji ni, dimatikan oleh 2 biji bulan. Ini adalah syarat kita nak buat entry dah. Entry terus ataupun tunggu dia datang kembali kat zone ni, buy. Sampai ke top BB. Okay, katakan kita tak tahu ada gap ni, sini pun jadilah. Betul tak? Cuma ni bonus lah dia bagi. Kalau lah entry kita ada banyak layer, majority kebanyakan kita punya entry tu tutuplah kat sini. Mungkin tinggal 1-2 layer untuk dia terus berlayar. Macam itulah. Itu konsep dia. Okay. So ini konsep untuk buy. Segalanya kita bermula di kawasan ni. Tengok. Kalau kita tukar balik kat sini, inilah poin-poin entry yang kita dapat daripada M15 tadi tu. Okay, di kawasan ni. Dia macam, ini cara untuk kita backtest jugalah macam mana nak dapat entry kat sini. Sebab syarat entry dia muncul di M15. Maksudnya kita trade dengan trend kat H4. Tapi entry di M15. So ini adalah contoh buy. Okay. Kita lihat contoh sell juga. Okay, katakan contoh sell lah. Okay. Pertama kita lihat apa keadaan di H4. Keadaan di H4 mengatakan kalau downtrend adalah harga di bawah EMA 50. Okay. Okay. Tengok, harga berada di bawah EMA 50, garisan color pink ni, okey. So di sini sepanjang ni, itulah kawasan-kawasan yang kita boleh cari entry. Ini contoh yang dah jadilah. Sebab katakan di H4 kita tak tahu kat mana kita nak entry kan. Katakanlah kita ambil kawasan-kawasan ni, ada tak? Kita tengok sama ada ke tidak entry kita. Okey, di sini ini syarat dia, buat marking dulu. Di H1 kita lihat
ada ke tak yang menepati syarat di H1. Tengok. Ini kawasan H4 tadi. Ada tak dia bagi syarat? Okey, sini ada. Kita tanda kita ambil contoh. Di sini pun ada meet BB untuk sel. Kita untuk sel H1 harga di mid BB atau top BB untuk sel. Okey, itu syarat dia. Ingatlah, lokasi. Harga tu bila dia sedang bergerak lah, dia dah cecah top BB atau mid BB. Dan ini baru terjadi. Okey, lihatlah. Ini cara kita backtest jugalah. Okey. Syarat ada, baru kita beralih ke M15. Okey. Okay, di M15, kita ambil yang ni lah yang paling hampir ya. Ini baru terjadi tadi. Okey, di M15. Syarat untuk kita sell adalah engulfing sell kan. Berlaku engulfing sell di top BB. Ada syarat kita di sini. Okey, apabila satu batang ni dipecahkan oleh dua batang ni. Tengok. Saya buat marking macam ni nak tunjuk satu batang ni badan dia dimatikan oleh ditembusi oleh CS ni kan. Dua batang CS ni. So, tutup sahaja kita dah boleh tekan ataupun tunggu dia datang kembali. So, dalam keadaan ni mungkin tak banyak tapi sampai juga low BB, betul tak? Kadang-kadang kita entry di sini sampai sini 6 pip. Tapi kalau kita tunggu dia kembali retest selagi dia tak batal, masuk sini 23 pip. Ini baru terjadi price masa baru sampai TP ni. Pada video ni pada masa video ni dibuat, inilah entry yang baru sahaja sampai TP dia. Okey. So itulah menariknya setup ni. Ia senang untuk kita tengok, senang untuk kita marking juga. Okey. Jadi katakanlah contohlah kita nak marking tengok harga semasa tadi kan. Kat sini kita tak perlulah tanda besar macam ni. Ini untuk kita backtest. Okey. Kita boleh kecilkan marking kita. Pergi ke kawasan price semasa sajalah. Contohlah macam ni kan. Buat dia ambil beberapa batang yang terkini tu selagi mana price di bawah EMA. Okay. So dekat sini kita zoom. Zoom di H1. Tengok dalam kotak ni tadi ada syarat. Okay. Ambil kotak lagi, tekan. Buat macam ni. Tanda sikit. Sebab kotak kecil ni kita akan guna dekat M15. Okay. Pergi dekat M15. Lihat. Inilah kotak kecil tadi. Kotak kecil kita. Okay, ni kawasan ni. Iaitu top BB. Kat sinilah kita sabar menunggu kita punya entry reason ada ke tak. Apabila ada engulfing cell, itulah cell. Okay. Pilihan pertama, cell terus di sini. Pilihan kedua, tunggu dia retest. Ataupun kedua-dua sekali. Yang penting tak batal. Okay, so kita faham konsep dia. Dalam konsep ni, mungkin kalau nak letak SL, boleh pakai ni lah. Nak letak SL juga, boleh letak paras tertinggi. Okay. Ataupun kita nak pakai cut loss. Maksud dia tak nak letak SL. Cut loss apabila ada satu batang CS yang berjaya close di luar top BB. Macam ni. Dia naik close macam ni. Okay. So, cut position. Okay. So, itulah menariknya setup ni. Kita ada entry reason, kita ada stop loss dan kita ada TP yang high probability. So, cara ni kita tak perlu fikir panjang nak hold ke, nak apa ke. Kita make it simple lah. Okay, entry, TP. Kalau kita ada 5 layer, 4 layer, 3 layer, TP dulu. 1 layer, 2 layer tu biar dia jalan. Okay. Ataupun set stop loss positif ataupun break even ke. So itulah konsep dia yang saya dah tunjuk, buy dan sell. Okay. So kita ulang kembali. Jangan lupa engulfing sell bentuk dia macam ni, pastikan candle dia close.
So, tertib ni amat penting. Mula daripada H1 dulu, okay? H4. Kalau anda nak guna daily, boleh juga. Cuma floating dia boleh tahan lah. Risiko kena pandai-pandai lah. So, cari trend dulu dekat H4. Yang saya contoh tadi kan. Dekat time frame kedua ni, it's all about location. Lokasi dia. Mid BB, top BB, okay? Mid BB, low BB untuk buy. Mid BB, top BB untuk sell. Okay? Bukan untuk kita tekan sell, untuk kita lihat dulu. Kemudian di time frame M15 ni lah kita bersedia nak tembak. Kita bersedia nak tekan picu dia. Okay? Apabila berlaku engulfing sell, okay, baru kita tekan. So kita relax. Kita relax. Kita hanya trade apabila syarat dan entry reason kita muncul. So itulah keindahan cara ni. Dalam masa yang sama juga, dia memberi kita gambaran mengenai konsep multi time frame. Sebab di dalam buku seni entry profit nanti kita akan belajar lebih mendalam mengenai multi time frame full BBMA dengan MA high dia, MA low dia, dengan jenis-jenis kombinasi dia. Okay. So dekat konsep ni, teknik hilir untuk jalan profit yang santai ni, kita hanya perlu guna Bollinger Band dan EMA 50 saja. Maksudnya kalau tak nak pening tu boleh guna ni. Nak belajar pun tak sampai setengah jam pun kita dah boleh faham kan, dan boleh latih. So saranan saya, cuba latih dekat demo kalau nak tambah keyakinan, ataupun dekat market real dengan lot size yang ala kadar lah, yang kecil, untuk kita tambah keyakinan dan kefahaman. Satu lagi adalah buat marking yang macam saya buat tadi untuk kita back test, okay? Untuk kita back test. Kadang-kadang kalau kita nak faham cara ni, kita boleh buat back test lah. Okay. Saya suka tanda selagi mana dia di atas EMA 50 ni. Okay. Kemudian saya akan pergi ke H1. Dia macam saya zoom dia lagi lah. Lepas tu tanda pula syarat dia. Okay. Ni mid BB. Contoh ni paling hampir kan, mid BB. Baru pergi ke M15. Kita tengok apa dekat situ. Boleh tak kita menekan picu kita? Okay. Kalau ikutkan dekat sini, ada. Sebatang ni telah pun, okay, low BB untuk buy pun mati boleh ni. Tapi dah sampai top BB lah. Tak banyak ruang untuk kita buy. Okay. Jadi dekat sini, H1 ni, ini live market. Kita tanda kat sini dulu. Okay. Tanda dahulu dekat M15, kita tunggulah ada tak engulfing buy berlaku. Jangan dekat sini terus tekan. Ingat, kita trade menggunakan rule, syarat. Syarat tu amat penting sekali. Tak ada syarat, jangan gatal-gatal tangan. Okay? So, semoga faedah. Semoga video ni menjadi memberi banyak manfaat untuk digunakan sementara menunggu pelajaran buku seni entry profit. Dan kalau ada sebarang soalan, jangan segan-segan untuk tanya saya ataupun Farhad mengenai penerangan cara ni lebih detail lah dan lebih lanjut. Okay? So, terima kasih. Harap ianya bermanfaat untuk anda. Okay? Kita jumpa lagi. Terima kasih.